dapat. Oh, nampak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Saya menemukan pengurusi para imam di jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan syekh, maulana hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga kita semua berada di dalam limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala di hujung-hujung Ramadan ni. Ada satu pepatah Arab, dia sebut aghnas sabah 'anil misbah. Bila siang, kita dah tak perlukan lagi lampu. Bila siang, lampu dah tak diperlukan lagi. Jadi apabila seseorang itu sudah berada di dalam keadaan yang terang, contohnya dia duduk di sebuah padang, keliling dia dah terang siang, jadi lampu 5 watt, 10 watt itu tidak memberi faedah kepada dia. Jadi macam itulah lebih kurang saya pada hari ini nak sampaikan tazkirah. Saya lampu mentol 5 watt, 10 watt kan, nak bagi tazkirah kepada tuan-tuan guru di hadapan. Jadi kita sembang-sembang sajalah tuan-tuan. Ini yang pertama sekali. Pertama sekali, tak lama, tazkirah ni sekejap je. Yang pertama sekali kita nak ingatkan balik semua yang bahawa kita kini berada pada 26 Ramadan. Saya suka ingatkan bulan-bulan Islam ni, tetapi bila Ramadan tak payah ingatkan. Semua orang memang ingat 26 Ramadan, yang mana kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita sehingga ke saat ini. Jadi tajuk untuk kita bercakap pada hari ini, tidak ada tajuk yang lebih baik untuk kita bercakap pada hari ini melainkan tajuk yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Walaupun kita kata dah lambat, tapi sebenarnya tak lambat. Sebenarnya tak lambat. Hari ni 26, malam ni 27. 27. Jadi 27 itu antara pendapat yang paling banyak di kalangan majoriti mengatakan biasanya, walaupun Lailatul Qadar ini berubah setiap tahun. Ada yang kata tetap 27, tapi majoriti ulama kata dia berpindah setiap tahun. Tetapi 27 ini adalah pendapat yang paling ramai di kalangan ulama. Baik. Jadi yang pertama sekali kita nak berkenalan dulu. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ada dua perkataan di situ, Lailah dengan Al-Qadar. Lailah maksudnya malam. Malam lah, ataupun satu malam. Lailatul, satu malam. Al-Qadar. Al-Qadar tu apa? Al-Qadar sekurang-kurangnya ada 4 makna bagi Al-Qadar di dalam bahasa Arab. Jadi makna yang pertama adalah kuasa, power. Qadar, bila kita Lailatul Qadar, malam yang power, malam yang berkuasa. Qadar. Sebab tu kita sebut Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu ismu sifat, yang berkuasa. Yang berkuasa. Jadi kita bagi sifat kepada sesuatu tu, yang berkuasa. Tapi kalau tanpa ya tu tadi, qadir, dia ada qadar, dia adalah kuasa, power. Jadi ini adalah suatu malam yang power, yang berkuasa. Apa yang powernya malam ini? Kalau kita kata seseorang itu, engkau ini berkuasa lah, apa yang menunjukkan dia ada kuasa? Dia ada kerajaan dia. Dia ada kerajaan dia. Jadi malam ini dia ada kerajaan, dia ada authority. Malam ini apa authority dia? Al-Quran diturunkan pada malam ini. Dan Al-Quran arguably, maksudnya kita boleh katakan Al-Quran ini adalah tanda kebesaran Allah yang paling besar kepada manusia. Tanda kebesaran ayat. Ayat ni ataupun bahasa sirah dia pakai mukjizat lah, mukjizat.
Jadi mukjizat ni, kalau kita tengok nabi-nabi sebelum ni, dia ada satu mukjizat, berapa orang yang boleh saksikan mukjizat dia? Tak ramai, kan? Orang yang berada di kawasan tu ataupun umat-umat yang beriman dengan nabi itu sahaja. Tetapi Al-Quran, berapa ramai orang saksikan mukjizat dia. Siapa yang belajar pasal Al-Quran pasti perasan mukjizat dia. Dia belajar bahasa ke, dia belajar sains ke, kalau dia refer balik kepada Al-Quran, nescaya dia akan kagum. Jadi Al-Quran boleh dikatakan mukjizat yang paling besar. Jadi itulah power malam ini, Lailatul Qadar. Okey, itu maksud yang pertama. Tuan-tuan kena ingat ni, kejap lagi kita buat quiz. Yang pertama apa? Power. Yang kedua, maksud dia adalah nilai, sesuatu yang bernilai. Qadar, kita sebut syahadatut taqdir, qadar, ataupun dalam Al-Quran ada sebut wama qadarullaha haqqa qadrih. Orang-orang Yahudi itu mereka tidak menilai Allah ataupun tidak menghargai Allah seperti mana yang layak untuk Allah itu dihargai, bernilai. Jadi qadar juga boleh maksud bernilai, sesuatu yang bernilai, qadar. Jadi Lailatul Qadar maksud dia malam yang juga bernilai. Okey. Apa nilai dia? Ada cerita di dalam surah Al-Qadar. Allah cerita Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam ini nilai dia apa? Khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini pun nak kena betul juga. Ada orang dia convert, dia tukar 1000 bulan bahagi 12 bulan dapat 83 tahun. Jadi siapa yang beramal pada malam ni, pahala dia macam 83 tahun lebih lah, 83 tahun lebih. Salah, bukan sama, lebih baik. Allah tak kata Lailatul Qadr mislu alfi syahr, seperti 1000 bulan. Allah tak kata seperti, Allah kata lebih baik. Jadi kalau kita beramal, tuan-tuan, kalau kita beramal kena pada malam tu, average, purata hidup, lifespan, maksud nyawa manusia di Malaysia ni 75 tahun. 75 tahun. Kita katakanlah 80 tahun. Segala malam yang kita lalui sampai kita meninggal, daripada kita lahir sampai 80 tahun itu, tidak lebih baik daripada satu malam Lailatul Qadar. Nak bagi tahu yang tu. Jadi kalau kita abaikan malam ini, ianya sangat merugikan. Lailatul Qadar bernilai, nilai dia. Okey, maksud yang kedua tadi bernilai. Pertama apa? Kuasa. Kedua, nilai. Okey, yang ketiga adalah qadar juga boleh difahami. Lailatul Qadar boleh maksud takdir. Takdir. Walaupun takdir ni datang bukan daripada qadara, dia datang daripada qaddara, yuqaddiru, takdir. Tapi samalah, daripada root word yang sama, qaf, dal dan ra, qadar. Jadi ini juga malam yang Allah tentukan takdir. Takdir. Macam mana kita boleh tahu Allah Ta'ala tentukan takdir malam ni? Allah cerita di dalam surah Ad-Dukhan. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hamim, dan demi kitab yang jelas, sesungguhnya kami turunkan ia, iaitu Al-Quran, pada malam yang berkat. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan setiap urusan dengan bijaksana. Okey, jadi kita tahu qadar juga boleh maksud malam yang Allah Ta'ala tentukan takdir seseorang itu. Takdir tu berapa lama? Setahun ke depan. Setiap orang ditulis pada malam Lailatul Qadar, takdir dia setahun ke depan. Adakah semua takdir dia baik dan buruk? Kalau ikut ayat tadi, ayat surah Ad-Dukhan tadi, bukan semua takdir, tetapi takdir yang baik-baik sahaja. Takdir yang baik, contohnya mungkin rezeki dia, mungkin dia dapat rezeki yang lebih, anak, kesihatan, itu takdir yang baik. Malam itu, malam yang sebab ayat tu tadi rahmatan min rabbik, ada sambung tadi, inna kunna mursilin rahmatan min rabbik, rahmat, kasih sayang daripada Tuhan kamu. Jadi takdir yang dituliskan pada malam ini adalah takdir yang perkara-perkara yang baik. Okey.
Okey, nombor 4. Nombor 4 adalah qadar juga dalam bahasa Arab. Qadar. Kalau kita kata Lailatul Qadar, qadar juga boleh bermaksud sesuatu yang sempit. Sempit yang padat, qadar. Apa contohnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah. Dan seseorang itu apabila dia diuji lalu disempitkan rezeki dia. Qadara maksudnya sempit. Jadi Lailatul Qadr boleh faham sebagai suatu malam yang sempit. Apa yang sempit malam ni? Ada diceritakan juga di dalam suratul Qadar. Apa dia? Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat turun. Sehingga dalam satu hadis Nabi SAW sebut, innal malaika tilkal lailah. Sesungguhnya malaikat pada malam itu fil ardi, di bumi, akthar, lebih ramai daripada hasa. Aktharu minal hasa, lebih banyak daripada batu-batu yang ada dalam bumi ni. Batu-batu kecil yang ada dalam bumi ni, malaikat lagi ramai pada malam tu. Jadi malaikat yang turun membawa rahmat, membawa urusan daripada langit pada malam itu sangatlah ramai. Sebab tu antara tanda-tanda, banyak juga tanda kita akan rasa malam itu satu malam yang tenang. Dan malam tu Nabi kata la yahillu, tidak halal untuk ada tahi bintang. La yahillu likaukabin ayyurma fi, tidak ada tahi bintang. Sebab apa? Malaikat yang bawa turun rahmat ni banyak. Tahi bintang itu nak rejam syaitan. Tahi bintang adalah tujuan dalam Al-Quran bagi tahu untuk rejam syaitan yang cuba curi khabar daripada langit. Jadi tak mungkin ada benda-benda tu. Jadi banyak benda yang kita akan rasa sebenarnya berlaku. Itu kata tuan-tuan. Okey. Jadi habis 4 ni yang saya beritahu tadi. Maksud dia apa tadi? Ulang balik. Kuasa, nilai, takdir dan juga sempit. Jadi kita akan dapat tahu malam ini adalah sesuatu malam yang sangat hebat. Lagi satu, malam dalam Al-Quran, dalam Al-Quran tidak ada diceritakan suatu waktu ataupun satu surah tu cerita pasal waktu itu, tak ada. Waktu cerita pasal masa tertentu ni tak ada. Khas surah untuk dia tak ada, melainkan surah Al-Qadar. Yang dekat-dekat sikit mungkin surah Al-Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah. Tapi surah Al-Jumu'ah pun bukan semua, kan? Mula-mula tu cerita tentang diutuskan Nabi diutuskan yang ummi, lepas tu cerita pasal Bani Israel. Lepas tu baru cerita hujung tu baru cerita tentang surah wahai orang-orang beriman apabila disuruh untuk solat Jumaat. Sikit je. Tapi surah Lailatul Qadar atau suratul Qadar keseluruhannya menceritakan peristiwa Lailatul Qadar. Ini menunjukkan juga ini petanda yang kedua. Ini adalah something else. Malam ini adalah sesuatu yang sangat special, tuan-tuan. Okey, jadi kalau kita dah tahu, kita sedar hari ni special ke, malam ni begitu special sebab Allah Ta'ala yang bagi dia dan Allah cerita dalam Al-Quran special. Jadi patut tak kita pergi bazar malam ni? Tak patut. Tak patut kalau kita pergi cari baju raya malam ni. Jangan, tak patut. Okey. Jadi sebelum tu Lailatul Qadar ni Nabi SAW suruh cari malam-malam ganjil. Cuma kita dah tak banyak malam lah tinggal. Jadi malam ni 27, malam esok 28, malam lusa 29, malam tulat kalau raya Jumaat tinggal 3 malam. Jadi 27, 28, 29 boleh jadi mana-mana daripada satu ni. Sebab dalam hadis Nabi suruh cari 27, lepas tu Nabi suruh cari 29, 21 pun ada. Dalam hadis cuma ada 2 kali lah Nabi bagi tahu dia dinampakkan uri itu. Nabi kata aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan balik. Cuma apa yang Nabi ingat, aku sujud dalam keadaan basah, tanah tu basah. Nabi sujud bukan atas kapet, sebab masjid dia kapet dia adalah tanah ataupun pasir itulah. Lalu Nabi ingat yang dia ingat malam tu dia sujud basah. Lalu sahabat yang lalu Nabi panggil balik orang keluar. Siapa yang tadi iktikaf dengan Nabi, lepas tu dia balik rumah, Nabi panggil balik, cepat datang balik masjid.
Datang balik masjid, Nabi suruh datang balik sebab aku dinampakkan, cuma aku dah tak ingat. Yang aku ingat basah. Dan malam itu hujan. Basah dahi Nabi SAW. Jadi riwayat ni menceritakan antara yang berlaku tu Nabi tak beritahu lah. Nabi sebab Nabi tak dilupakan. Lalu sahabat dia kata antara yang pernah berlaku malam ke-21 dan juga malam 27 dalam hadis 21 dan juga 27. Jadi 27 ni antara kebiasaan yang berlaku Lailatul Qadar, tuan-tuan. Jadi saya nak ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, 27 ni jangan kita buang masa. Jangan buang masa. Jadi apa kita nak buat, tuan-tuan? Apa kita nak buat ni? Malam ni apa nak buat ni? 3 benda. Yang pertama, solat. Kita start dengan yang paling susah, iaitu solat. Sebab solat ni kena ambil air semayang, kan? Kena berdiri. Jadi susahlah sikit. Jadi kita start dengan benda yang susah, solat. Kalau kita mampu, kita bangkit solat. Kita bangkit solat. Tapi jangan lupa, bila solat ni jangan abaikan solat fardu tu. Yang utamanya fardu tu yang kita bagi special dulu, lepas tu kita hiasi dengan sunat. Fardu tu lebih utama. Okey, solat. Lepas tu kalau tak larat lah, ponek lah nak berdiri ni, apa nak buat? Baca Al-Quran. Al-Quran adalah bentuk zikir yang terbaik sekali. Iaitu kita baca Al-Quran. Dan yang ketiga, kalau kita tak mampu, kita rasa nak baring kan. Ada orang ramai iktikaf dekat masjid tapi dia baring kan. Apa dia buat? Dia zikir. Zikir dan juga berdoa. 3 benda ni kita boleh buat. Kita zikir. Zikir apa? Zikir ada la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas tu kita selang dengan doa. Doa pun doalah apa yang kita nak. Dan jangan lupa doa yang seperti mana Nabi SAW ajar, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau sukakan keampunan. Afu ni maksud dia sebenarnya tajawuz. Afu ni macam cikgu tu dah buat kerja sekolah belum kan? Dah buat kerja sekolah dah. Kita buat tu mula-mula depan dengan belakang, tengah-tengah kita tak buat kan? Jadi cikgu pun tengok buku kita, dia buka, okeylah. Itu tajawuz. Dia biarlah, tak apalah, sikit-sikit. Itu nama afu. Afu maknanya, ya Allah, kau afulah aku ni banyak salah, kau bagi skip lah kesalahan aku. Itu afu. Berbeza dengan Allahumma ghafirli, ya Allah ampun aku. Ampun maksud dia tutup dan pelihara. Okey. Jadi kita minta, ya Allah skiplah dosa-dosa aku ni, aku banyak dosa. Minta Allah ampun kita. Jadi 3 benda tadi, salat, baca Quran, zikir dan doa yang boleh kita buat. Sebab itu yang Nabi SAW buat. Tak ada pula dia pergi bercucuk tanam. Walaupun bercucuk tanam bagus, dapat pahala, tapi tak adalah bercucuk tanam malam-malam, tak ada. Kan? Nabi buat apa? Nabi buat suatu amalan yang boleh mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Okey. Benar ni. Okey, tuan-tuan. Jadi 3 benda itu saya nak ingatkan, last penutup, saya nak ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala dia tegur. Dia tegur orang-orang kafir jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Najm, Allah sebut, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Orang-orang kafir jahiliyah ni, dia cipta patung-patung. Dia cipta patung-patung Latta, Lat, Uzza, lepas tu Manat. Manat ada 3. Macam afara'aitumul Lata wal Uzza, wa manata thalithatal ukhra. Allah cerita tentang patung-patung ni. Orang-orang kafir jahiliyah ni, dia cipta patung-patung ni untuk apa? Sebab dia nak sembah Tuhan tu ikut selera dia. Contohnya Latta ni orang yang uli tepung, jadi melambangkan sesuatu rezeki. Uzza maksudnya yang sangat mulia, tetapi bentuk muannas Uzza. Jadi dia nak kemuliaan. Manat sesuatu harapan, tamanna, harapan. Jadi dia orang cipta watak-watak patung tu, watak patung jahiliah tu, supaya dia dapat sembah apa yang dia nak. Okey. Jadi Allah kata ini semua adalah nama-nama yang engkau bagi nama, yang Allah tak ajar pun. Ma anzalallahu biha min sultan. Antum abakum anzalallahu biha min sultan.
iyattabi'una illa dhann. Dia orang ni apabila nak beribadah, dia orang hanya ikut zan. Rasanya Tuhan suka macam ni kot, kan? Wa ma tahwal anfus, dan apa yang mereka mahukan sahaja. Jadi ini nak memperingatkan kita bahawa apabila kita beribadat ni tuan-tuan, kita ibadat kepada Tuhan ni, kita beribadat dengan cara yang Tuhan mahu, bukan cara yang kita rasa Tuhan mahu. Ini peringatan untuk kita. Sebab seperti mana orang-orang jahiliah tadi buat patung-patung sebab nak ikut apa yang dia mahu. Kita sembah Tuhan, ikut Tuhan, cara yang Tuhan mahu. Jadi jaga-jaga dengan orang yang suka sangat benda baik, apa salahnya, kan? Tak. Benda baik belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, apabila masuk Ramadan hari itu, cuba kita ingat balik. Mula-mula masuk Ramadan hari itu, di masjid kampung kita lah, kita tak boleh kata dekat sini, kan? Sini sebab dia ada student, kadang ada, kadang tak ada, kan? Kita tengok di kampung kita, di rumah kita, mula-mula Ramadan ramai tak? Ramai, penuh. Habis solat ada pula tadarus. Lepas tu makin sikit sampai di hujung ni makin sikit. Ini juga salah satu petunjuk bahawa kita hanya beribadah apabila kita rasa kita mahu. Sebab apa? Allah Ta'ala letak yang special tu di belakang. Allah kata yang special itu berada di belakang, tapi orang tak datang. Kita datang bila kita mahu sahaja. Jadi manusia hanya beribadah kepada Allah apabila dia mahu. Jadi kita jangan jadi manusia macam ni. Kita beribadah kepada Allah ikut cara yang Allah mahu. Allah kata belakang ni special. Belakang ni patut lagi kuat kita datang masjid. Lagi banyak tarawih kita, lagi banyak kita tadarus. Di belakang-belakang. Nabi SAW ingatkan juga kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dikira berdasarkan apa yang last sekali. Apa yang last sekali? Nabi beritahu sebelum tu, Nabi kata innal abda, sesungguhnya hamba, la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya hamba dia akan melakukan amalan ahli jannah. Dalam hidup dia buat amalan ahli jannah, ahli syurga. Bainan nas, yang manusia nampak. Lepas tu summa ya'mal bi amali ahli nar. Kemudian dia pun buat amalan ahli neraka. Bukan. Dia beramal dengan ahli syurga, wa huwa min ahli nar. Dia beramal sepanjang hidup dia dengan amalan ahli syurga. Kemudian Nabi kata dia sebenarnya adalah ahli neraka. Dia adalah ahli neraka. Maknanya di hujungnya dia buat salah sikit. Dia buat salah, dia buat dosa. Nabi bagi tahu ni apabila dia nampak seorang yang berperang di dalam perang Khaybar, perang di jalan Allah, perang. Akhirnya apabila dia cedera, dia dah tak tahan sakit sangat, dia bunuh diri. Sedangkan dia dah berperang kepada Allah, lalu akhirnya dia bunuh diri, lalu dia pun masuk neraka. Dia masuk neraka. Wali'iyyazubillah. Jadi nak bagi tahu kepada tuan-tuan, moral of the story, amalan adalah apa yang di belakang. Jadi jangan kita habiskan, jangan Lailatul Bazar Lailatul Qadar jadi Lailatul Bazar. Jadi sebab itu tak habis dengan baik, tidak habis dengan sempurna, tuan-tuan. Jadi saya ingatkan diri saya sebenarnya ni, bukan tuan-tuan, diri saya sendiri. Saya mula dulu rajin, lepas tu sekarang ni makin malih. Jadi saya ingatkan diri saya, dan juga diri tuan-tuan jugalah. Semoga kita semua mengakhiri Ramadan ini dalam keadaan yang cemerlang. Semoga Allah SWT terima semua amalan kita di sepanjang bulan Ramadan. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.